والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang nampak kena dapat kita salat berjemaah. Seterusnya kita menyambung kuliah kita, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita belajar itu dapat kita gunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hari ini, minggu ini kita bermulalah pelajaran kitab kita kan. Jangan rasa ada habis kan. Ya. Hari ini kita mulalah kitab kecil dulu, lepas itu baru tengah tu besar dan sebagainya. Jangan terlalu besar ya. Nanti kalau besar ya pening. Belajar di bawah dulu. Macam kita belajar Quran. Start daripada Muqaddam dulu. Sebelum Muqaddam tu kita mengajar dan sebagainya. Jangan terus baca Quran terus, nanti pening. Tu dia. Begitulah dalam baca kitab tu. Jadi kita akan mula dengan muka surat 13 kalau Jawinya. Ya. Muka surat 3. Macam dia. Bermula dengan bismillah. Ya. Yang Rumi sampai ke muka suratnya. Sama dia. Surat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa ya? Segala puji bagi Tuhan seluruh sekian alam. Dengan pujian-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya dan menarik akan kelebihan kurniaannya, dan selawat yang paling lengkap dan kesejahteraan yang paling sempurna ke atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW dan sekalian keluarganya dan para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Allah itu bukan Tuhan ya. Allah itu nama bagi Tuhan. Kita mulai setiap pekerjaan kita dengan nama Allah. Bila setiap pekerjaan dimulai dengan nama Allah, maka datang keberkatan di situ. Sebab tu Rasulullah kata, kullu zibalin la yubda. Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqdam. Barang siapa, kata Rasulullah, ya, memulakan satu pekerjaan atau satu amalan yang tidak ada dalamnya bismillah, maka ia terpotong, maksudnya tidak ada berkat. Jadi apa kerja pun tidak ada dengan dimulai dengan bismillah. Dengan nama Allah. Allah ternama bagi Tuhan, ya. Nama Tuhan yang wajib al-wujud, nama bagi Tuhan yang wajib al-wujud ada itu. Jadi Allah tu bukan Tuhan Allah ternama bagi Tuhan. Tuhan yang wajib al-wujud tu yang bernama Allah. Jadi nama bagi Allah, nama bagi Tuhan tu Allah. Dan makna Tuhan, kita tahu. Yang dikatakan Tuhan tu apa? Makna Tuhan ialah tempat tumpangan segala sekian makhluk. Itu nama Tuhan. Tempat tumpangan segala makhluk. Itu makna Tuhan. Semua makhluk menumpang rahmatnya, kurniaannya. Sama ada makhluk di langit, makhluk di bumi, isi langit, isi bumi, semua menumpang kepada dia. Sesuatu itu tidak dapat bertahan kalau tidak menumpang kepada yang berkuasa, yang Allah SWT. Jadi makna Tuhan adalah tempat tumpangan segala makhluk atau tempat harapan segala makhluk. Itu Tuhan. Nama Tuhan itu Allah. Jadi kalau tanya orang apa makna Tuhan, Tuhan adalah tempat tumpangan. Tempat tumpangan, semua numpang dia. Malaikat numpang dia, manusia numpang dia, orang tua numpang dia, orang muda numpang dia, kanak-kanak semua numpang dia. Sebab itu bila kita sembahyang, kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekian alam. Semua alam ni dia yang punya. Tuhan punya alam ni Allah. Sebab itu sebagai disebut, kita sebut Rabbil alamin, Tuhan sekian alam. Alam kanak-kanak dia. Ya. Daripada alam rahim lagi, alam bayi, alam kanak-kanak, alam remaja, alam dewasa, alam tua, alam hidup, alam mati, semua dia punya. Itu dia. Jadi makna Tuhan tempat tumpangan. Itu dia. Sebab itu sebutlah surah Ikhlas, Allah menyatakan apa? Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah tu asal. Mana asal
itu tidak ada sekutu baginya. Allah yang asal itu ialah tempat setubuhan. Allahus Samad. Allah tempat tumpangan. Semua orang numpang dia. Jadi setiap pekerjaan mesti dimulai dengan Bismillah. Ar-Rahman adalah maksud pemurah. Tuhan tu pemurah. Apa maksud murah? Tak payah minta dia bagi. Kalau bahasa klasiknya, pemurah terganti Tuhan yang maha pemboros. Kerana Tuhan yang boleh boros, kita tak boleh boros. Boros hanya Tuhan saja. Pasal dia boleh menjadikan satu, kita tak boleh boros. Kalau boros, apa yang tinggal? Naklah belanja berpada-pada. Ada bahasa klasiknya, dengan nama Allah yang maha pemboros. Maknanya dia terlalu kaya. Dia boleh boros. Nak bagi orang Islam boleh, nak bagi orang kafir boleh, nak bagi orang senang, nak bagi semua boleh. Pemborosnya itu tidak menyebabkan kekurangan baginya. Kerana dia bersifat Al-Ghani, maha kaya. Maha terkaya, bukan maha kaya. Kaya bagi makhluk, terkaya bagi yang qadim. Makhluk ni dipanggil kaya. Usaha-usaha baru kaya. Tapi kalau terkaya, tidak perlu usaha. Dia boleh menjadikan, dia boleh mentiadakan. Tuhan terkaya. Tuhan terkaya sekalian makhluk. Manusia kaya saja di sisi makhluk. Itu beza kaya dan terkaya. Manusia kaya. Kaya manusia berusaha dulu baru dapat. Usaha makan masih kaya. Tuhan, dia terkaya. Tidak perlu usaha dan ikhtiar. Kerana perbuatannya tidak memerlu kepada madah atau benda atau alat. Kita nak kaya berkendak kepada benda dan alat. Dah ada ilmunya, kemudian ada pekerjaannya, dah ada usahanya, dah ada ikhtiarnya, baru boleh kaya. Tuhan tidak perlu kepada demikian. Itu maksud Ar-Rahman pemurah. Ar-Rahim, penyayang. Penyayangnya Tuhan ini, ya, sehingga makhluk di atas bumi tidak ada sesuatu yang tertinggal daripada nikmat diberi. Semua dia bagi. Sayangnya hanya kepada yang Islam saja. Kalau yang bukan Islam, dia pemurah saja. Tapi bagi orang Islam, pemurah dan sayang kepada hamba-Nya. Macam Tuhan dia pemurah, orang kafir bagi juga makan. Tapi rahimnya kepada orang Islam. Pemurah dan penyayang khusus kepada orang Islam. Kepada orang kafir dia pemurah saja, secara umum saja. Kemudian dia kata, segala puji bagi Tuhan seluruh alam. Yang patut dengan pujinya hanya Tuhan seluruh alam. Kita ni tak layak dengan puji. Kalau dia puji orang, kita nak pulang balik kepada Tuhan. Hebat kamu, Alhamdulillah. Kaya kamu, Alhamdulillah. Kita pulang balik. Kerana sebenar-benar yang layak menerima pujian ni ialah Tuhan seluruh alam. Kita ni puji atas pinjaman saja. Sebenar hakikat yang sebenar puji ialah Allah SWT. Dia yang menjadikan kita. Dia yang menghebatkan kita. Sebenarnya kita tidak ada. Lepas tu bila orang puji kita, pulang balik pujian itu kepada Allah. Jangan kita kata, oh hebat kamu, baru fikir tahu ya. Ni orang tak kenal Tuhan. Lepas tu bila orang puji kita, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hebat kamu. Alhamdulillah. Allah Ta'ala lebih hebat. Itu sifat orang yang kenal Tuhan. Sebab itu ilmu Tuhan ini, ilmu kenal Tuhan. Kalau tak kenal Tuhan, dia kenal diri dia. Dia kata dia lah. Baru kau tahu teman dia. Teman hebat. Boleh. Dia tak pandang siapa yang menghebatkannya. Siapa yang berinya. Dia ingat usaha dari bekas dia. Usaha kita itu pada zahir, pada hakikatnya bukan sebab usaha kita. Sebab itu akidah ni, kita kena bersihkan etikat kita daripada pahaman-pahaman yang boleh merosakkan akidah. Walaupun pahaman yang menyebabkan haram tidak keluar Islam, tetapi tidak kita buang juga. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala beritahu ya, etikat-etikat manusia ni. Ada etikat sunnah, ya. Ada etikat qadariyah, ada etikat jabariyah. Jadi di antara tiga etikat tadi yang dipakai ialah sunnah wal jamaah. Bagaimanakah etikat sunnah wal jamaah? Ahli-sunnah wal jamaah dia berkata, yang menjadikan sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Yang sebab kita boleh buat sesuatu Allah Taala. Yang menghasilkan sesuatu Allah Taala, itu etikat ahli-sunnah wal jamaah. Dia tidak memandang usaha dan ikhtiar.
Tetapi wajib berusaha, wajib ikhtiar, tetapi bukan usaha dan ikhtiar beri bekas. Itu etikat sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, etikat qadariyah. Etikat qadariyah ni dia yang pula, dia percaya memanglah Tuhan menjadikan kita semua ini, menjadikan sesuatu itu, tetapi kalau tak usaha tak akan dapat. Nah, inilah qadariyah. Qadariyah dia berpegang kepada usaha beri bekas. Ahli sunnah dia tidak mandang usaha dan ikhtiar tidak berbekas, tapi wajib usaha, wajib ikhtiar. Tapi yang beri kesan bukan usaha dan ikhtiar, tapi Allah SWT. Itu yang kita nak pegangan apa itulah sampai mati. Etikat kita tidak menyabit ke usaha dan ikhtiar. Tapi qadariyah ni dia faham, memanglah Tuhan menjadikan sesuatu itu, tapi kalau aku tak kerja, kalau tak bersama dapat ya. Itu etikat itu hukumnya haram. Dia haram, tidak murtad. Pasal dia menyabitkan Allah Ta'ala ada juga. Cuma dia kata bila aku berusaha, bila aku bekerja aku dapat. Aku je dapat pasal bekerja. Kalau tak usaha tak dapat. Itu jadi etikat itu haram. Kalau tak ada aku, bila menyabit diri itu, mana dia telah menyatakan usaha dan bekas. Itu pun haram. Dan etikat yang ketiga, etikat Jabariyah. Jabariyah ni dia menafikan langsung usaha dan ikhtiar. Dia kata kita ni macam alam dia. Kalau tiup kulu-kulu, kalau kelo-kelo, kalau kedak-kedak, kalau bawah, tak ada yang menafikan usaha dan ikhtiar. Ngapa tak sembahyang ayub? Tidak takdir Allah. Ngapa tak ngaji? Dah takdir Allah. Ngapa main judi? Dah takdir Allah. Bukan nyebab murtad, menafikan usaha. Banyak lagu je lain, ngapa berjudi? Tidak takdir Allah. Banyak lagi minum yang halal, kan minum arak, dah takdir Allah. Bukan menyebab murtad. Pasal dia menghalalkan benda yang haram. Sedangkan kita boleh berusaha, satu ada yang kopi, satu ada yang arak, kan? Kita boleh ada usaha itu untuk milih. Betul? Yang haram kita tolak, yang halal kita ambil. Tapi kita ambil benda apa ni? Tidak takdir Allah. Mana kamu ambil? Pasal dia boleh, pasal dia mengatakan usaha ikhtiar tidak ada. Perbezaannya tadi, ahli sunnah dia meyakini ada usaha, ada ikhtiar, tapi bukan usaha ikhtiar beri bekas. Yang qadariyah pula dia yakin, betul? Yang dia meyakin di sesuatu tu Allah Taala sudah tentukan, tetapi dia menyabit kalau tak ada usaha ikhtiar tak dapat. Itu haram. Jabariyah dia menafikan usaha dan ikhtiar. Jadi kita nak etikat sunnah wal jamaah. Etikat sunnah wal jamaah macam mana? Dia beriktikad putus hatinya, tersimpulannya tidak beriktikad dirinya berkuasa, diri boleh menentukan. Dia ahli etikat sunnah maknanya dia meyakini sesuatu tu datang daripada Allah, kan? Yang menjadikan sesuatu Allah Taala. Kan sebab kita berusaha Allah Taala. Yang masih berusaha Allah Taala itu ahli sunnah wal jamaah. Yang menjadikan sesuatu Allah Taala. Sebab kita boleh berusaha ikhtiar Allah Taala. Yang menghasilkan pun Allah Ta'ala juga. Ini ahli sunnah wal jamaah. Qadariyah dia kata memang Tuhan menjadikan sesuatu itu, tetapi kalau kita tak kerja tak akan dapat. Dia masih nyambil Allah Ta'ala juga, dia mengaku Allah Ta'ala juga, tapi kata kalau tak usaha tak dapat. Itu jadi haram. Ada. Kalau tak usaha biar dah banyak dia. Sedangkan ahli sunnah kata usaha dia ikhtiar Allah Ta'ala suruh kan, tapi usaha ikhtiar tidak beri bekas. Yang beri bekasnya Allah. Sepatutnya begitulah. Tapi qadariyah dia kata memanglah Tuhan menjadikan, tetapi kalau tidak berusaha mana dapat katanya. Maka dia menyabitkan dia antara dua, satu percaya kepada Allah dan satu percaya pada usaha dan ikhtiar. Itu etikat hukum haram. Dia tidak boleh buat kafir, tidak dia kafir, cuma haram. Tapi etikat Jabariyah dia kata manusia ni tak ada usaha dan ikhtiar katanya. Dia menafikan usaha dan ikhtiar. Kalau Tuhan tentukan baik-baiklah, Tuhan tentu jahat-jahatlah. Maka ini boleh menyebabkan akhirnya bawa kepada murtad. Bila dia melakukan perkara yang haram, dia kata takdir Allah. Dalam perkara yang harus itu tak apalah. Kalau benda yang haram, ngapa beda Allah yo? Tidak takdir Tuhan. Oh meyelah. Itu haram. Kalau kita ada usaha dan ikhtiar, kenapa pilih yang haram, benda yang halal ada? Arak tu satu, yang halal banyak lagi minuman yang halal. Kenapa pilih itu? Tapi dia kata, orang takdir Allah, dia minum ini gitu. Ada banyak orang je lain, yo, kami nikah nombor je. Ada tak dia awak nikah nombor katanya. Kan dia menafikan usaha ikhtiar, dia akan boleh bawa murtad. Sedangkan Allah Ta'ala bagi kita usaha ikhtiar.
Jadi kena bersihkan etikad kita supaya kita beriktikad Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Iaitu etikad sebagaimana etikad Rasulullah. Itulah etikad Ahlussunnah wal Jamaah, dan para sahabat pun beretikad sebagaimana etikad Rasulullah. Anak apa itu? Kita kena beretikad. Etikad yang putus. Nak etikad putus maksudnya atau putus ataupun simpulan. Tidak ada yang lain yang beri bekas. Hanya Allah. Yang kita ada usul ikhtiar beri bekas. Ini boleh menyebabkan seseorang itu jadi haram kalau etikad pada hari ini. Jadi mana kita kena etikad Ahlussunnah. Ahlussunnah maksud etikad atau pegangan Rasulullah. Itu kita ikut. Wal Jamaah, para sahabat pun beretikad sebagai etikad Rasulullah. Itulah etikad Ahlussunnah wal Jamaah. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekian alam, dan puji-pujian yang melengkapi segala nikmatnya. Berarti layak dia puji. Kerana nikmat semua yang ada ini dia yang punya. Dan menarik akan kelebihan kurniaannya. Dengan itu baru kita nampak kelebihan pencipta. Kita pandai sepandai-pandai macam mana pun, pandai ahli sains sekalipun, tak boleh buat air wala setitik. Menguruskan air boleh lah. Buat mesin itu, mesin ini, tidak jadikan air. Hebat kita buat sebutin nasi, sebutin makanan yang paling halus, sehingga sebesar-besar tak boleh. Kita cuma menguruskan saja. Sebab itu bila kita dipuji orang, pulanglah balik puji itu kepada Allah. Hebat kamu, alhamdulillah, Allah lagi hebat. Tak boleh kita kata kita, oh baru ini kamu tahu teman hebat ya. Dulu tak nampak kata Ini orang yang tak faham. Sebab itu puji ni ada 4 bahagi. Keempat-empatnya semua pulang kepada Allah. Puji ada 4 bahagi. Dan keempat-empat itu semua pulang kepada Allah. Yang pertama dia panggil puji qadim bagi qadim. Tuhan memuji dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan seluruhnya. Tuhan memuji dirinya. Yang kedua puji qadim bagi baru. Tuhan memuji pada makhluknya. Innahu awwab. Ni'mal 'abdu awwab. Sebagai hamba ku orang yang banyak bertaubat. Tuhan memuji pada hamba ni. Yang ketiga, puji hadis bagi hadis, puji baharu bagi baharu. Contohnya, seorang manusia memuji kepada seorang manusia, itu puji baharu bagi baharu. Dan yang keempat, puji baharu bagi qadim. Kita dapat nikmat, alhamdulillah. Jadi keempat-empat pujian ni pulang balik kepada Allah, kerana kita tidak ada. Orang yang memuji kita pada pinjaman saja, pada hakikat sebenar puji hanya bagi Allah, tidak ada pada kita. Sebab itu orang yang kenal Allah ni dia bersifat rendah diri. Dia tak ada bagian bila orang puji, baru kau tahu aku ya. Lama hari kau tak tahu aku hebat. Pasal dia tak faham puji. Pada hakikat puji ni hanya milik Allah. Sebab itu sebulan suratul Fatihah selalu kita baca, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan seluruh alam. Kita nak buat alam yang sekecil-kecil pun tak boleh. Tuhan alam sekecil-kecil sehingga sebesar-besarnya dia boleh buat, betul. Tapi kita boleh duduk dalam alam boleh. Nak menjadikan alam tak boleh. Dan selawat yang paling lengkap dan kesejahteraan yang paling sempurna kepada ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni ada 4 makna. Selawat pada makna doa, dan selawat ada 4 kategori. Jika selawat itu daripada Allah, jika selawat dipanggil rahmat. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi. Semua taala berselawat kepada nabi. Kalau Allah berselawat kepada nabinya, mana Tuhan menurun rahmat kepada nabi. Jika datang selawat itu daripada Allah dipanggil rahmat. Jika datang selawat kepada malaikat, kalau malaikat berselawat dipanggil maghfirah, mohon keampunan kepada orang yang berselawat. Jika datang manusia berselawat, doa. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, beri kesejahteraan kepada Muhammad. Atau ya Allah, kau kurniakan Muhammad kedudukan yang paling tinggi. Mana kita mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika datang daripada selain Allah, datang dari segala malaikat, datang selain manusia,
dipanggil jamadat, benda-benda yang tak bernyawa seperti pokok kayu dan sebagainya, itu dipanggil tasbih. Pokok kayu, binatang, mereka ada tasbih. Binatang pula nyawa mereka itu terletak bertasbih. Kalau banyak bertasbih, lama hidupnya. Kalau korang bertasbih, pendek hidupnya. Macam ikan di laut tu. Kalau banyak tasbih, umpan macam mana pun tak makan kah kita. Yang makan kah tu yang tak tasbih, yang macam pemancing juga. Pemancing pun tak tasbih, ikan pun tak tasbih, itu dapat. Tapi kalau ikan yang bertasbih, tak termakannya mata kail itu. Jika datang daripada selain Allah Ta'ala, selain daripada malaikat, selain manusia, termasuklah binatang dan jamadat, benda-benda yang keras, pokok kayu dan sebagainya, batu dan sebagainya, itu dipanggil tasbih. Pokok kayu tak ada tasbihnya, binatang-binatang ada tasbih. Jadi sebab itu pokok kayu tidak boleh kita tokek-tokek kalau tak ada sebab. Kecuali kita nak buat kayu api, nak buat ramah, kerana mereka bertasbih kepada Allah. Tak boleh kita tokek-tokek kecuali kerana ada sebab. Jadi mana selawat itu, mana doa. Dan selawat itu ada 4 kategori, 4 jenis. Jika selawat kepada Tuhan, Tuhan berselawat, maka Tuhan menawarkan rahmat kepada seorang hamba. Jika malaikat berselawat, mohon keampunan kepada kepada hamba-Nya. Mohon kepada hamba Allah ni diberi keampunan. Jika datang manusia, doa, kita mendoakan Nabi SAW. Bila kita mendoakan Nabi dengan rahmatnya, dengan kasih sayang kita, mudah-mudahan kita akan syafaat akhirat. Dan selain daripada manusia, pokok kayu, binatang-binatang dipanggil tasbih. Dan seterusnya, adapun nikmat Allah yang amat besar kepada hamba-Nya ialah nikmat Islam dan nikmat iman. Dalam banyak-banyak nikmat itu, nikmat yang paling besar nikmat iman dan Islam. Tapi kalau kita belajar kitab-kitab yang tinggi, nikmat ini termasuk nikmat yang nombor 2. Itu sebagai asal. Tapi kalau kita baca kitab-kitab besar, dia kata nikmat yang paling besar ialah nikmat ijad dan nikmat amdad, dia kata. Kemudian baru datang nikmat Islam, nikmat iman dan Islam. Nikmat paling besar dipanggil nikmat ijad. Ijad maksud Tuhan jadikan sesuatu makhluk. Berapa lama? Lalu diamdatkan kekal beberapa waktu. Akhirnya diambilnya kembali. Itu nikmat paling besar. Islam dan iman ni dia merupakan sifat. Dan dia menumpang kepada zat. Zat tu ijad dan amdad. Ada tubuh, ada iman. Ada tubuh, ada Islam. Tapi kalau tak ada tubuh, tak ada Islam. Tubuh tak ada. Jadi nikmat ijad tu merupakan Tuhan menjadikan sesuatu hamba itu. Menjadikan sesuatu. Menjadikan kita. Kemudian dipanjang ke bawah waktu, dipanggil amdad. Kemudian baru datang nikmat iman dan Islam. Tuhan jadikan zat seseorang dulu. Tuhan jadikan diri seseorang itu. Bila ada diri seseorang itu, barulah datang nikmat yang kedua. Nikmat aridi namanya. Islam dan iman. Islam dan iman itu menumpang kepada diri seseorang. Kalau seorang tidak ada, apa menumpang? Sebab itu nikmat yang paling besar dipanggil nikmat ijad. Ijad maksud Tuhan jadikan seseorang itu. Yang kedua, nikmat amdad, dikekal ke beberapa waktu orang itu. Kemudian baru datang nikmat yang berikutnya. Bila ada diri seorang itu, kalau dikekal waktu, baru datang iman dan Islam. Mana numpangnya? Pada diri seorang itu. Tapi kalau dirinya tak ada, nak numpang ke mana? Sebab itu zat dan sifat tidak boleh berpisah. Zat diri seorang itu, sifat yang mendatang. Bila ada diri, baru waktu panggil sakit. Bila ada diri, baru panggil senang. Dia yang sakit, dia yang senang, dia yang berilmu. Boleh kita kata dia yang berilmu tapi tak ada zat, tak dirinya. Tak boleh terima. Tapi bila ada diri seorang tu, Ahmad seorang yang berilmu. Ilmu tu sifat dirinya atau zatnya yang bernama Ahmad. Jadi mana zat dan sifat tidak boleh dipisahkan. Zat maksudnya tempat yang ditumpang. Sifat maksudnya yang menumpang. Maksudnya maknanya kalau kita tahu zat dan sifat, baru kita kenal pada pencipta. Zat tempat yang ditumpang, zatnya diri. Sifat yang menumpang kepada zat.
Contohnya kita, diri kita ni zat, atau diri kita panggil zat, atau tubuh kita ni atau kita panggil jasad, mesti ada dulu. Bila ada diri, baru datang sifat. Sifat melihat, sifat mendengar, sifat berkata. Boleh kita kata dia yang berkata-kata tapi orang tak ada. Tapi bila ada diri seorang tu, Pak Abu sedang berkata. Begitu melihat, dia yang melihat. Siapa yang melihat tu? Kalau tak ada orang lah. Jadi melihat tu sifat. Ya, mendengar itu sifat. Dia numpang ke mana? Numpang kepada zat pada diri tubuh seseorang itu. Jadi dia kata, dan seterusnya ada pun nikmat Allah yang amat besar kepada hamba-Nya, ialah nikmat Islam dan nikmat iman. Ini nikmat nombor 2 ya. Nikmat yang pertama tadi ialah nikmat ijad dan amdad. Nikmat Islam dan iman ni ialah sifat. Sifat yang akan menumpang kepada ijad dan amdad tadi. Dengan keduanya itulah Tuhan Azza wa Jalla menjadikan sebagai sebab memasukkan seorang ke dalam syurga. Sebab seorang dalam syurga kerana Islamnya dan kekal abadi di dalamnya. Dengan nikmat iman dan Islam itu boleh menyebabkan seorang masuk syurga dan kekal abadi di dalamnya dan selamat dari api neraka. Dengan ada dua sifat ini yang menumpang nikmat amjad dan ijad, menumpang nikmat ijad dan amdad tadi, boleh membawa kepada seorang itu masuk syurga dan kekal abadi di dalam iman Islam yang menumpang nikmat ijad dan amdad. Dan selamat dari api neraka. Yang boleh menyelamatkan kita dari api neraka itu iman Islam je. Kalau kita tak ada beriman, orang kafir, dia tidak boleh menyelamat masuk neraka. Tidak dapat menyelamatkan dia dari neraka. Yang boleh menyelamatkan kita dari neraka nikmat iman dan Islam. Macam orang kafir, dia kekal selama-lamanya. Tapi kalau orang Islam, tetapi dia tidak melakukan perintah-perintah Allah, tidak melaksanakan rukun-rukun Islam, tapi iman ada, akhirnya masuk syurga. Tetapi orang ini dibasuh dulu dalam api neraka. Neraka itu tempat membasuh dosa. Sudah habis dosa, akhirnya masuk syurga. Pasal dia ada iman lagi. Pasal ada iman Islam, cuma tak melakukan apa tuntutan iman, apa tuntutan Islam itu saja. Tapi iman masih ada, masih mengakui ketuhanan Allah SWT. Tapi kalau orang kafir, dia tak ada iman, tak ada Islam, betul dia kekal selama-lamanya dalam neraka. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf itu, atas tiap-tiap mukallaf, iaitu orang yang aqil dan baligh. Baligh ia mengetahui segala rukun Islam. Bila seorang itu dah dikatakan Islam, dikatakan iman, wajiblah dia mengetahui tuntutan-tuntutan Islam itu dan tuntutan-tuntutan iman itu. Tuntutan Islam tu rukun yang Islam yang 5 itu mesti ditunaikan keseluruhannya. Begitu tuntutan iman yang 6 itu, taklah kita memperlakukan atau menerima dengan sebenar-benarnya. Maka wajib katanya. Maka wajiblah atas tiap mukallaf. Mana wajib sini? Bila seorang tu sudah mukallaf, wajib mengetahui segala yang berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman. Kalau dia tidak mengetahuinya, tidak belajar tentang Islam dan iman itu, walaupun dia Islam dan iman, maka dia menyebabkan seorang itu tidak boleh taat kepada Allah. Kalau orang tu faham Islam, faham iman, dia boleh taat. Tapi kalau tak faham Islam, menyebabkan dia tak boleh taat. Cuma dia yakin saja, tapi tidak dapat melaksanakan ketaatan. Sebab itu kita belajar tauhid ni tuan-tuan. Asal tujuan yang paling besar kita belajar tauhid ni, yang ada dua perkara. Tujuan yang paling besar kita belajar tauhid mengenai Tuhan ini, dua perkara. Yang pertama sekali, untuk memelihara iman daripada syirik dan kufur. Itu tujuan kita belajar ilmu tauhid. Untuk memelihara iman daripada syirik dan kufur. Maka bila kita dah belajar tauhid, kita selamat kita dari syirik dan kufur dan murtad dan maksiat. Orang yang beriman dia tidak syirik, orang beriman tidak kufur, Islam. Orang yang beriman tidak maksiat.
Itu yang pertama sekali, bila kita beritahukan dua perkara. Yang pertama, nak melarang iman, ya, daripada syirik, kufur dan maksiat. Tak dapat melaksanakan ketaatan kalau dia tidak memelihara iman kita itu. Dan yang kedua, kita belajar tauhid adalah kerana nak menyempurnakan ketaatan. Kalau tidak bertauhid kepada Allah, tak dapat menyempurnakan ketaatan. Mana kita tak dapat beza mana suruhan, mana larangan. Jadi orang yang kenal Tuhan ni, dia tahu mana yang suruhan, mana larangan. Cuma orang yang kenal Tuhan saja yang tahu mana suruhan, mana larangan. Sebab itu belajar tauhid dah penting. Tujuan besar belajar tauhid itu kerana dua perkara. Yang pertama, nak mengerik iman daripada syirik, kufur dan maksiat dan murtad. Tujuan kita belajar tauhid. Yang kedua, tujuan kita belajar tauhid kerana nak menyempurnakan ketaatan. Seseorang tidak boleh taat kalau tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, dia tak tahu mana suruhan, mana larangan. Kadang-kadang suruhan buat, larangan buat, orang tak kenal. Orang yang kenal Tuhan, suruhan buat, larangan tinggal. Jika terbuat suruhan, dia bersyukur. Jika terbuat larangan, dia apa? Bertaubat. Itulah beza orang yang kenal Tuhan. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf? Kau tanya orang, siapa mukallaf? Mukallaf mana orang yang diberi hukum. Itu mukallaf. Syarat mukallaf ada 5. Ada 5 perkara itu, maka ia dipanggil mukallaf. Maka diberatlah segala hukum syarak kepadanya. Hukum syarak ada 5. Ada kala wajib, ada kala haram, ada kala makruh, ada kala haram, ada kala sunat, ada kala wajib, ada kala haram, ada kala makruh, ada kala sunat, ada kala harus. Maka bila sudah mukallaf, terberat segala hukum yang 5 itu. Jadi siapa mukallaf? Orang yang diberi hukum. Hukum syarak. Hukum syarak 5. Bila kata seorang itu mukallaf, terberat hukum yang 5 tadi. Ada kala wajib, tak boleh tinggal. Ada kala haram, masih tinggal. Begitu 5 perkara tadi. Dan syarat mukallaf, syarat orang yang diberi hukum ada 5. Bila 5 perkara itu, maka dipanggil mukallaf, maka diberat hukum. Hukum yang 5 tadi, maka tak terlepas daripadanya melainkan dia mentaati hukum yang 5 tadi. Syarat mukallaf ada 5. Yang pertama mumayyiz. Syarat pertama mukallaf. Yang kedua berakal. Yang tiga baligh. Yang keempat sampai suara Rasul. Yang kelima sejahtera 2 anggota, mata dan telinga, ataupun salah satu daripadanya. Kalau orang tu dua sejahtera, mata peluk, telinga peluk, mukallaf dia. Atau salah satu tak elok, mata elok, telinga tak elok, maka mukallaf dia. Ataupun telinga elok, mata tak elok, atau mata elok, telinga tak elok, maka mukallaf dia. Pasal sebab dapat ilmu kerana 2 anggota. Sebab kita dapat ilmu kerana 2 anggota. Kalau dia pekak, belajar tulis. Ya. Kalau dia buta, belajar dengan suara. Tapi dia pekak dan buta, tak dapat ilmu, maka tidak ada mukallaf. Walau dia nikah nombor ekor pun, dia tak dapat hukum. Ngapa kena nikah nombor ekor tu haram? Dia tak dengar. Nikah ekor haram, dia tak dengar. Dia minum arak pun tak ada salah, pasal dia bukan mukallaf. Nak ngapa arak ni haram, telinganya labang. Nak tulis pula, mata tak nampak. Tapi kalau salah satu ada, maka dia mukallaf juga. Tapi kalau dua-duanya rosak, maka dia tidak mukallaf. Sebab itu syarat mukallaf yang kelima, sejahtera 2 anggota, mata dan telinga, atau salah satu daripadanya. Kalau dua-duanya okey, mukallaf. Ataupun salah satu tak okey, telinga pekak, mata buta, contoh, mukallaf lagi. Ataupun mata buta, telinga pekak, mukallaf lagi. Tapi kalau mata pun buta, telinga pun pekak, dia bukan mukallaf, tak dapat ilmu. Kerana kalau buta, bila ajar dengan suara. Berapa banyak orang buta yang hafal Quran? Mata buta tapi hafal Quran 30 juzuk. Kita sampai tumpuh 3 kul je. Dia buta orang 30 juzuk boleh hafal. Kalau telinganya pekak, boleh diajar dengan tulis. Telinga pekak tapi dia boleh ajar dengan isyarat, dapat ilmu. Tapi kalau telinganya pekak, mata buta, maka dia bukan mukallaf.
Jadi katanya orang yang mukallaf itu wajiblah mentaati hukum syarak tadi. Maka wajib ada tiap mukallaf. Mukallaf mana orang yang berhukum. Siapa mukallaf itu? Digabung, iaitu orang yang aqil, orang yang berakal dan balik sampai umur. Dia menyebutkan sebahagian daripadanya. Sebenarnya syarat mukallaf tu ada 5. Dia disebutkan sebahagian daripadanya. Orang mukallaf tu itu orang yang aqil, orang yang berakal dan balik. Dan balik ya, dan mengetahui segala rukun Islam sebagaimana yang tersebut di bawah ini yang akan datanglah. Demikian pula segala rukun iman wajib bagi belajar. Ia akan disebut nanti. Kerana ia boleh membawa kepada bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bila seorang tu tahu rukun Islam, tahu rukun iman, maka membawa kepada orang tu syukur kepada Allah. Kerana orang yang bersyukur orang yang kena Islam, orang yang kena iman. Kalau orang tak kena Islam, tak kena iman, dia tak akan bersyukur. Syarat syukur ini ada 2. Orang yang Islam, kena iman, baru dapat menyempurnakan syarat syukur. Syarat terima kasih. Syukur dan terima kasih kepada pencipta. Syarat terima kasih itu ada 2 syaratnya. Bila ada 2 syarat ni, maka orang itulah sebenar-benar orang yang bersyukur. Syarat orang yang bersyukur itu mesti ada 2. Bila 2 itu, maka sebenar-benar dia bersyukur. Dan tidak dapat bersyukur itu kecuali dia kenal Islam, dia kenal iman. Syarat bersyukur ada 2. Syarat sebenar-benar orang terima kasih. Yang pertama, syukur kepada nikmat dan syukur kepada pemberi nikmat. Itu beza orang yang kenal Islam dan orang yang kenal iman. Syarat terima kasih itu ada 2. Yang pertama bersyukur kepada nikmat dan bersyukur kepada pemberi nikmat. Mana contohnya? Alhamdulillah pada sihat, bersyukur pada nikmat sihat kan? Bagaimana nak bersyukur kepada pemberi nikmat sihat itu? Bawalah badan tu untuk sujud kepada Allah. Bawalah badan untuk jemaah. Bawalah badan untuk majlis pengajian. Itu maksudnya bersyukur kepada pemberi nikmat. Kalau tidak bersyukur kepada nikmat saja. Alhamdulillah awak dah 70, sakit, hidup apa, hidup, tapi masjid tidak, surah tidak, ngaji tidak. Itu baru bersyukur nikmat, sihat je. Bagaimana nak jadi sempurna syukur itu? Maka tak boleh tak mesti bersyukur kepada pemberi nikmat. Bawa nikmat itu sujud kepada Allah. Itu namanya bersyukur kepada pemberi nikmat. Ataupun contoh lain. Di sini Padang Tengah ni. Dalam banyak-banyak buku doyan awak je buah. Alhamdulillah ya Allah, banyak doyan aku berbuah. Semua berbuah. Itu bersyukur nikmat doyan kau. Bagaimana nak bersyukur kepada pemberi nikmat doyan itu? Bawa dalam ngaji bagi sebiji seorang. Kalau nak bagi sebiji seorang tak boleh. Bawa 3 biji makan ramai-ramai. Itu maknanya bersyukur kepada pemberi nikmat. Kalau bersyukur kepada nikmat saja tidak memberi manfaat, menyebabkan dia bertambah takabur lagi. Padan doyan kau main tu bawa. Kau doyan aku bawa je kata. Nampak besar. Aku jaga elok. Bajil hab udah etikat qadariyah. Kalau bawa bajil, rajin dia tak bawa. Tak bawa bajil, dia takkan bawa. Udah mulai mandang diri. Akhirnya beretikat, dia etikat qadariyah. Betul lah. Kita nak sempurna syukur tadi. Nak terima kasih orang yang kenal Islam dan kenal iman. Orang yang kenal Islam, dia akan menyempurnakan syukur tadi. Orang yang kenal iman, dia akan menyempurnakan kesyukuran tadi. Syukur maksudnya berterima kasih di atas nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala itu. Dan syarat sempurna syukur itu mesti ada 2. Yang pertama, syukur kepada nikmat dan syukur kepada pemberi nikmat. Ada makan gaji tak ada? Jawab gaji? Ada ya? Yang makan gaji? Alhamdulillah lah, orang lain tak ada gaji, awak ada gaji. Itu syukur nikmat gaji baru. Bagaimana nak bersyukur kepada pemberi nikmat yang bagi gaji itu? Bila dapat gaji tu kan satu meja belanja pun tak syur. Takkan semeja tak boleh. Ya, setiap dapat gaji kan. Awak nak menunjukkan kita bersyukur kepada nikmat orang lain tak ada gaji, awak ada gaji. Kita ambil nikmat gaji, bagi orang melantak sikit. Begitu orang pencen, ada pencen. Pencen 18 dapat ya? Lagi awak. Alhamdulillah ada orang lain tak ada pencen, awak ada pencen. Pergi kedai-kedai kopi tu. Belanja pun semeja. Itu namanya bersyukur kepada bernikmat.
Kalau tidak, syukur pada nikmatnya rugilah. Nikmat itu bertambah bakhil kepada Allah. Sepatutnya nikmat itu bertambah murah. Rupanya bila tidak bersyukur kepada nikmat, bawa seorang tu bakhil. Dia nyimpannya. Nyimpan sepanjang-panjangnya. Bila seorang bakhil dengan orang, satu masa dia bakhil dengan dirinya. Dia rasa sayang nak ambil, sayang nak makan. Simpan ratus-ratus ribu. Akhirnya dia tumpuk. Ya. So, bini kahwin baru. Yang untung siapa? Nah, sebelum dia mati ada 200,000. Mati dia ada 3 bulan toyok lah. Lepas tu ada orang minang. Seorang penuh. Yang untung orang nombor 2 aja. Orang nombor 2 pula apa tak ada bekerja je. Oh dia dah getah je. Hari musuh hujan je. Kata bini, tu solat abang Nuri, suami saya dulu banyak 200,000 sampai tumpuk kita habis. Ya Allah. Masa hidup tak pandang menggunakannya. Pasal dia tidak bersyukur kepada bernikmat. Dia hanya bersyukur kepada nikmat. Bila bersyukur nikmat saja, dia akan nyimpan-nyimpan-nyimpannya. Dia tidak akan guna. Bila seorang tu bakhil dengan orang, satu masa dia bakhil dengan dirinya, simpan-simpan dia pun mati. Yang untuk orang nombor 2 saja. Untuk nombor 2 tu datang-datang tak padahal dia tu. Dia makan pencin simpanan orang yang pertama awak masa ke dunia memang kedekut bukan main. Harga jemaat bagi daripada tak RM5 ni RM1 daripada muda sampai ketua bangkit RM1 je. Tenang dia bersyukur nikmat, tidak bersyukur bernikmat. Ubahlah sikap daripada muda memang RM1 sampai nak mampus RM1 je. Kalau makan pun tak lalu. Tengah senduk je makan, tudak, putih. Lagi pun dalam badan banyak beragam penyakit. Doktor kata ini kencing manis ni darah tinggi. Atau dah kencing manis pada tinggi, tolong nikmat sampai pada orang lain. Pada aku bagi orang kata, maka kamu menyebabkan seorang itu kufur nikmat. Lepas bila kita tak mampu, bagi orang yang mampu. Dia boleh makan tak ada pantang, kita belanja kat dia. Kita banyak pantang. Doktor dah kawal, pakcik jangan makan benda-benda yang berkanji. Doktor makan nasi untuk malam. Pakcik kencing manis. Hati pakcik tak boleh tidur tak? Boleh makan tapi makan roti. Roti pun kanji kata. Tapi roti tak berkanji, makan kerok-kerok je. Kulit-kulit je katanya. Hati nak makan betul tak kejemat bagi RM1 tu dia. Teruk lah. Saya kalau kejemat paling menerima RM10. Kalau saya lupa awak, minggu depan RM20. Ni kalau lupa, alhamdulillah tak bawa. Lepas katanya. Mana mahu itu? Kalau hari itu lupa bawa RM10, minggu depan dapat lah. Pasal kita yakin. Sebab itu orang yang bersedekah ni, dia yakin rezeki tangan Allah. Bukan tangan dia. Tapi bila orang yang tak yakin dengan sedekah, dia kata rezeki tangan dia. Kalau aku bagi, aku miskin. Itu beza orang yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah ni, dia tahu rezeki tangan Allah. Bukan tangan dia. Orang yang bakhil ni, dia kata rezeki tangan dia. Sebab itulah dia bakhil. Tapi itu kelimah sadaqah. Kelimah sadaqah maknanya benar. Cuma orang yang benar Islamnya, orang yang benar iman saja yang boleh bersedekah. Sebab itu sebut surah Al-Munafiqun ayat ke-8 kat saya. Ke-8 ke-9. Orang yang banyak retis tu bila nak tumpuk, tak tumpuk. Terbayang kata bendang 10 ekar, getah 10 ekar, sawit 10 ekar. Maka dia menung, alangkah bagusnya kalau aku 10 ekar aku wakaf tempat tahfiz ke, aku wakaf seorang ayat ke, aku wakafkan tanah aku banyak, mana orang kampung merdeka susah, aku kutip semua bagi tapak ramah 30 kali 60 baru nampak. Masa belum tumpuk, rugi. Kalau tanah ada 5 ekar, wakaf lah 1 ekar, dia 4 ekar lagi. Besok bila mati tu bawa ke 5 ekar. Saya pun tak tanah je. Kalau tanah insya-Allah saya bagi. Tanah kampung boleh lah. Tanah kampung tu. Kalau saya ada 5 ekar lah. 1 ekar saya wakaf. Orang tak ada tanah kutip. Mana daripada pendiak sampai kota kanan kutip. Ada 10 orang, sukalah 30 kali 60 ke, dia boleh 10 kan. Yang 4 ekar terlantak lah makan sampai tumpuk. Mana bila kita mati, yang nak tinggal pada, yang nak bawa pun ada. Itulah orang beriman. Orang yang kena iman dan Islam, yang nak ditinggal pada, yang nak dibawa pun ada.
Kalau tak kena Islam, dia mikir benda nak tinggal je. Dia tak fikir benda nak bawa. Kalau orang yang kena Islam, kena iman, dia fikir yang nak dibawa. Yang tinggal tu tak fikir sangat. Ada, tak ada. Tapi kalau orang tak kena Islam, tak kena iman, dia mikir siang malam benda yang nak tinggal saja. Sedangkan Rasulullah kata kullu bani Adam, apa kata Rasulullah kata? Tiga perkara ya. Seorang tu bila mati, ya. Iza mata ibnu Adam, bila mati anak Adam, in qata amalu. Bila mati anak Adam tu putus segala amalan. Illa min salas, tiga perkara yang boleh menyambung amalan hidup sama mati. Yang pertama sedekah jariah, sedekah jariah. Terutama sedekah yang berpanjangan. Kita wakaf tanah, maknanya selagi tak kiamat sepanjang-panjang. Tapi kalau sedekah yang pendek, bagi makan Nabi lah. Sedekah jariah juga tu, tapi sedekah yang pendek. 2,000 sosok, 5,000 contoh habis ke duit, pergi kahwin, bawa betul ke apa? Apa orang makan habis lah. Tapi kalau sedekah yang panjang, kita wakafkan tanah, mana bila kita mati mendapat tiap-tiap masa. Yang kedua yang boleh dulu kita dalam kubur, dia tak mati, dia tak putus walaupun kita mati. Ilmu yuntafa' bih, ilmu nafa'. Sebelum dia mati dia ngajuk, kalau waktu ngamalkan ilmu kita sampai hari kiamat, itu pun dia tidak, walaupun dia mati maka seperti hidup. Ilmu yang dibagi itu amalkan, tidak terputus. Yang ketiga yang boleh menolong kita bila kita mati, walaupun kita mati tidak terputus amalan itu, walidin salih yad'una, anak yang salih yang berdoa baginya. Ada anak salih. Tapi kalau tiga-tiga tak ada, sekurang-kurang satu kita nak buat sebelum mati. Nak anak salih tak ada nafa'nya. Nak ilmu nafa' tak ada. Ada kata aku dah kata. Jangan tinggalkan tiga-tiganya itu. Sedekah jariah beda, ilmu pun tak ada, anak salih pun tak ada. Tapi kata menambul, rugi. Aku anak salih berdoa tak ada nafa'nya. Aku ilmu pun tak ada nak ngajar orang. Yang ada kata, guna ke? Baru dia katakan dapat menolong kita walau kita mati. Kerana Rasulullah kata bila mati anak Adam terputus segala amalan. Supaya tidak putus, pilih tiga perkara itu. Pada tiga bagus. Harta pun ada, diwakafkan. Ada ilmu ada, diajar orang. Anak yang ada, anak yang soleh, dididik anak itu. Maka bahagialah orang yang mati, ia ada tiga benda itu. Walaupun ia mati tidak terputus amalan. Maka wajarlah tiap mukallaf, yang mukallaf ini orang yang aqil dan baligh, ia mengetahui segala rukun Islam sebagaimana yang tersebut di bawah ini. Dia akan datang kita ke masjid. Demikian pula segala rukun iman. Orang yang mukallaf wajib mengetahui rukun Islam, apa fungsinya, apa tuntutannya, dan rukun iman sebagaimana yang akan disebut nanti yang akan datang. Kerana ia boleh membawa kepada bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bila orang tu kena Islam, kena iman, dia boleh bawa bersyukur bahawa apa yang pada dia tidak ada. Semua hadiah Allah Ta'ala kepadanya. Bila dia tahu semua itu hadiah Allah Ta'ala, maka bersyukurlah dia. Kerana ia boleh membawa kepada bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amalan-amalan kedua-duanya, amal Islam, amalan iman yang terkandung dengan pengetahuan yang tersebut itu. Bila orang tu kena Islam, kena iman, dia boleh bawa kepada orang tu bersyukur kepada Allah. Pasal apa? Pasal segala nikmat yang ada ni semua kurnia Allah, bukan kita punya. Dah masuk waktu lah. Boleh lagi? Dah cukup itu. InsyaAllah kita sambung di sini akan datang rukun Islam. Kadang-kadang rukun Islam bertanya bukan yang tahu. Berapa rukun Islam yuk? Entah katanya. Mana tak lepas fardu ain tu. Berapa rukun iman? Entah tak lepas fardu ain. Orang Islam mesti mengetahui rukun iman tu berapa, rukun Islam tu berapa, baru lepas fardu ain. Kalau tidak, baru dosa hukum. Dosa itu bawa sampai kita mati. Ya cukup itu. InsyaAllah kita akan uraikan di sini akan datang rukun Islam, tuntutan dia. Wallah alam, soal jawab kita tak benar ke untuk kita masa panjang. Habis PKP boleh kita soal jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wal mursalin wal malaikatil muqarrabin fi akhir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.